Ada satu babak di mana seorang karakter lelaki nama dia Leo, dia telah dikurung di dalam bilik tu dan rumah tu ada hantu, dia dikurung dalam bilik, dia tak boleh keluar dan bilik tu gelap. Dia ada berbekalkan satu lighter. Kau bayangkan macam mana keseraman tahap tu, di mana aku paling suka biasanya filem hantu kalau kau terkurung, tempat tu gelap, ada hantu, kau seorang, lampu tak ada. That's the worst thing will happen to you in the horror movie. Hai, Assalamualaikum. Aku Riza Ramli dan bertemu lagi kita dalam channel Sembang Movie, dan hari ni aku nak buat review perbandingan di antara filem prequel ataupun filem pertama, iaitu Sebelum Iblis Menjemput. Kita akan bandingkan dengan filem yang sequel dia yang baru keluar baru-baru ni di pawagam pada tahun 2020 bernama sebagai Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Di antara dua filem prequel dengan sequel, filem pertama dengan kedua, di antara dua filem ni, korang nak tahu yang mana yang lebih baik, korang kena tengoklah review sampai habis. Jom kita start. Benda pertama yang aku nak sentuh di dalam filem ni adalah bab makeup ataupun kesan khas. Bagi aku, filem pertama ataupun filem prequel dia Sebelum Iblis Menjemput ni, yang pertama pada tahun 2018 dengan 2020 ni, dia punya gap tak adalah jauh sangat, just 2 tahun je. Tetapi bagi aku, makeup filem pertama tu sangat teruk dan kau akan confused tau. Bila kau tengok filem ni, kau ni hantu ke, zombie ke, apa ni? Sebab makeup dia terlalu tak nampak realistik tau. Dia nampak macam terlalu ada-ada je asal boleh. Makeup dia kau akan confused. Dia ni hantu ke zombie? Dah lah hantu dia menggigit orang pada filem pertama. Jadi kau akan expect ini adalah zombie. Filem pertama, makeup dia terlalu dia tak adalah level teruk filem sampah, tapi makeup dia kita akan confuse. Ini zombie ke, ini adalah hantu. Kalau kau bandingkan dengan filem kedua yang Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, filem kedua, makeup dia memang kau nampak wow, memang improve banyak gila daripada filem pertama. Kau boleh bezakan antara hantu dengan zombie. Adalah beberapa part yang kau still nampak macam zombie. Tetapi sound effect dia yang mantap telah menjadikan momen seram tu nampak macam zombie kan, tapi momen seram tu terus menjadi, walaupun makeup dia nampak macam zombie, tetapi sound effect dia telah menjadikan dia rasa, kita still rasa macam hantu tau. Kita rasa filem ni adalah masih lagi filem seram. Dia tak lari lah, tak adalah macam filem zombie dah jadi macam zombie, tak. Filem kedua memang makeup lebih mantap. Kalau kau tengok filem pertama, ada beberapa makeup dia yang kau nampak hantu dia macam, bagi aku gigi dia agak terlalu ke depan lah. Jadi dia akan menspoilkan momen seram tu lah. Dia agak mengganggu jugalah kalau kau tengok filem pertama. Hantu dia ada, yes. Tapi gigi dia yang ke depan tu menjadikan kau rasa nak ketawa tau. Tak rasa nak takut. Seram ada seram, tapi disebabkan makeup dia yang terlalu hambar dan teruk, menjadikan kau tak ada berapa feel lah filem pertama. Tapi filem kedua memang makeup dia memang mantap. Tahap keseraman. Filem pertama punya tahap keseraman dia ada tapi tak terlalu kuat. Teknik kamera dia yang nampak amatur dan cara dia ambil shot tu ataupun cara hantu tu muncul tak berapa cantik tau. Mostly it's about teknik lah. Teknik dia nampak terlalu amatur. Kau nampak filem pertama ni macam buat asal boleh je. Bila babak seram tu kau tak rasa berapa seram sebab teknik kamera dia ataupun bila dia goyang ke kamera, cara dia ambil shot, cara dia zoom in bila nampak hantu tu tak berapa cun tau. Nampak sangat filem ni adalah juru kamera amatur. Tapi kalau kau bandingkan dengan filem kedua punya teknik kamera, ya Allah, aku tak boleh cakap lah, memang terlalu mantap, terlalu best. Dan bila babak hantu tu muncul, telah direkodkan dengan baik. Dan cara hantu tu muncul, kalau ada beberapa hantu yang merangkak lah, ada hantu yang boleh keluarkan darah mulut, cara dia ambil shot tu dan combine dengan sound effect yang mantap, memang filem kedua memang terlalu jauh sangat beza gap antara filem pertama dengan kedua. Teknik kamera, special effect, bunyi memang terlalu jauh sangat berbeza. Memang terlalu mantap dan kau akan rasa seolah-olah filem kedua ni dibuat oleh orang lain walhal adalah orang yang sama. Connection kedua-dua filem. Yes, kedua-dua filem dia memang ada connection,
Tapi connection dia tak adalah terlalu melampau di mana kau mesti wajib tonton filem pertama sebelum Iblis Menjemput baru kau nak layan filem kedua. Tetapi sebenarnya tak wajib. Sebab filem pertama punya connection dengan filem kedua, just filem pertama, dia menampilkan watak protagonis yang sama iaitu Alfie dan juga watak karakter sampingan yang dinamakan sebagai Nara. Dua karakter ni je yang memang karakter penting yang ditransfer ke filem kedua. Dan apa connection filem pertama dengan filem kedua adalah di mana ayah Alfie, Lesmana, dia ada seorang kawan tau. Nama kawan dia adalah Pak Ayub. Okay, dan filem kedua ni lebih menceritakan pasal kisah keluarga Pak Ayub. Sebab apa persamaan di antara ayah Alfie ni, Lesmana, dengan Pak Ayub adalah mereka berguru ataupun menggunakan ilmu hitam daripada orang yang sama. Orang yang perempuan, kalau kau tengok masa mula-mula filem awal tu, dia orang belajar ilmu hitam, menggunakan ilmu hitam daripada orang yang sama. Perempuan yang mula-mula datang ke rumah Lesmana masa filem pertama. Kalau kau tengoklah filem pertama, itu adalah connection dia. Tapi nak kata aku nak cakap filem ni wajib tonton filem pertama baru kau akan faham filem kedua, bagi aku tak. Filem pertama terlalu teruk dan bagi aku filem seram yang agak sampah dan aku tak galakkan korang untuk tengok filem pertama untuk feel cerita ni. Yes, pada permulaan mungkin kau akan rasa agak mengelirukan, agak confusing sebab kau tak faham. Tapi kau jangan risau, mula-mula memang agak mengelirukan tapi as you progress, kau tengok filem ni sampai pertengahan, sampai habis, diorang akan explain semua. Everything will make sense in the end. Jangan risau. Kau tak perlu, filem pertama ni tak wajib untuk ditonton. Daripada aspek penceritaan. Penceritaan bagi aku, filem pertama sebelum Iblis Menjemput pada tahun 2018, dia terlalu simple dan terlalu ringkas lah. Bagi aku filem pertama tu kenapa dia hambar dan dia tak berapa seram sebab dia terlalu fokus sangat pada jalan cerita. Filem seram kalau kau fokus sangat pada terlalu banyak sangat jalan cerita, orang akan rasa dragging, orang akan rasa banyak sangat drama yang kau nak tengok babak demi babak, terlalu banyak sangat aspek penceritaan. Jadi bila terlalu padat, filem tu seram tu kau tak boleh nak masukkan banyak tau. Sebab tu filem pertama bagi aku agak gagal lah. Tetapi filem kedua, penceritaan dia tak adalah terlalu banyak. Dia ada penceritaan tapi dia tak banyak drama dan dia lebih kepada tips tau. Scriptwriter filem untuk Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, dia lebih memberi tips kepada penonton. Ada beberapa scene kau tengok je kau boleh faham. Just tunjuk buku je, just tunjuk apa yang pembantu buat, just simple action. Kau boleh faham penceritaan tanpa terlalu melodramatik. Ini bukan filem drama TV3 petang. Kalau kau nak tengok drama, ini adalah bukan untuk filem ni. Dan aku rasa orang scriptwriter untuk filem kedua ni memahami yang filem seram tak boleh terlalu drama. Just bagi tips dan hints dah cukup untuk faham cerita ni. Tak perlu terlalu menggunakan satu babak tu bazirkan masa, terlalu dragging, menjadikan orang bosan. Filem ni peniru ke? Bagi aku, dia taklah obvious sangat peniru. Skrip dia masih original, which I like sebab jalan cerita memang original. Tetapi teknik dan ada beberapa scene yang aku rasa agak ada persamaan dengan filem The Evil Dead. Kalau korang pernah tengok cerita The Evil Dead yang klasik tau, bukan Evil Dead yang remake tu. Remake tu tak best, kau jangan tengok, bom masa. Ini adalah filem Evil Dead yang klasik, zaman-zaman Hollywood dulu, zaman-zaman filem Hollywood, zaman kegemilangan dia, masa zaman-zaman yang memang filem seram dia mantap. Okey, bagi aku mungkin director filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni ada buat case study based on filem tu kot. Sebab ada beberapa persamaan di mana filem Evil Dead ada bilik bawah tanah dan filem untuk Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 yang sequel ni ada juga bawah tanah. Dan dia punya buku mantra tu pun lebih kurang dengan filem The Evil Dead. Dan ada scene yang di mana kau boleh predik ada kereta, diorang nak keluar daripada kawasan rumah Pak Ayub tu dan kereta tu rosak. Itu adalah scene yang lebih kurang sama dengan The Evil Dead. The Evil Dead yang pertama kau akan rasa hantu tu rosakkan kereta dan dia rosakkan jambatan. Kalau kau pernah tengok cerita Evil Dead yang klasik lah. Okay, dan cerita Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, ada beberapa scene yang di mana kereta dia rosak, tak tahu sebab apa, kemungkinan hantu tu yang rosakkan. Jadi ada beberapa persamaan lah. Tapi for me, dia tak adalah peniru sepenuhnya. Jalan cerita masih original dan beberapa make up dan hantu dia ada beberapa persamaan lah.
Aku rasa memang obvious pengarah ataupun scriptwriter filem Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ni menjadikan filem Evil Dead klasik sebagai rujukan di mana aku memang suka. Kesimpulan di antara filem Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ataupun dia punya prequel yang lagi bagus pada tahun 2018, filem pertama dia, bagi aku filem pertama dia dengan filem kedua dia memang bagai langit dengan bumi. There's a lot of improvement. Filem pertama tu bagi aku agak gagal dan pengarah tu memang faham dan dia telah mengkaji apa sebab filem tu tak berapa cantik dan dia telah improvekan banyak sangat benda dalam filem kedua ni. Kau akan agak macam, kau akan tengok kenapa beza sangat filem pertama dengan filem kedua ni. Aku tak tahu, tapi memang director dia telah bekerja keras untuk improvekan filem dia dan dia berjaya. Aku harap filem ni ada sequel ketiga sebab I am so excited kalau filem ni ada sequel dan aku mesti akan follow up cerita ni untuk memastikan kalau ada sequel aku mesti tengok. Dan bagi aku filem ni adalah wajib tonton tahun 2020. Kalau korang memang hardcore filem seram macam aku, filem ni memang wajib tonton. Tapi aku bagi amaran sekali lagi, siapa yang penakut, tolong jangan tonton filem ni. Ini bukan filem seram geli-geli setakat hantu gitu, tak ada. Ini memang level ekstrim dan hantu dia memang agak ganas. Memang keseraman tahap maksimal. Kau penakut, jangan tonton filem ni. Kalau dia boleh buat kau mengigau, dan kalau kau ada sakit jantung, kau jangan tonton filem ni. Kalau kau pregnant pun, better jangan tonton filem ni. Ini filem seram tahap ekstrim. Terima kasih untuk anda yang menonton review ni sampai habis. Dan pada siapa-siapa yang masih lagi belum subscribe dalam channel Sembang Movie, korang boleh consider untuk subscribe. Dan ada beberapa persoalan yang aku rasa filem ni agak pelik lah, di mana apa tujuan Pak Ayub ni menggunakan ilmu hitam. Sebab kalau kau tengok filem pertama, Ayah Alfi tu last mana tu sebab dia nak dapatkan duit. Tapi aku tak tahu lah, mungkin aku ada missing something ke kenapa Pak Ayub ni menggunakan ilmu hitam. Kalau korang tahu, kalau korang dah tengok filem ni, korang boleh komen dekat ruangan dekat bawah ni, bagi tahu aku mungkin ada something yang aku terlepas. Dan kita jumpa lagi untuk review yang filem yang seterusnya. Dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.